Okey, sekarang kita akan lihat macam mana untuk membersihkan bahagian-bahagian kanta mata. Ini apabila bahagian-bahagian yang kanta mata dengan bahagian kanta objek memang memerlukan untuk pembersihan. Jadi kita pastikan dulu kalau memang betul untuk memerlukan pembersihan, maknanya kita buat Okey, untuk step pertama, terlebih dahulu saya kenalkan dululah. Kita ulang baliklah bahagian alat-alat yang nak digunakan untuk pembersihan. Ini ialah untuk membersihkan kanta mata. Kita boleh dapatkan di kedai ataupun beli di Shopee ke, Lazada ke. Boleh juga, ataupun pesan dengan pembekal sains. Ini penyepit, screwdriver bunga, screwdriver mata tepe, ini mata bunga, dan juga screwdriver yang kecil-kecil dia. Dan ini untuk membuka bahagian dalam kanta mata. Dan ini untuk membersihkan habuk-habuk. Selepas kita bersihkan, kita sembuhkan tempat-tempat yang kanta tadi tu supaya habuk-habuk tu hilang. Ini ialah kain untuk membersihkan kanta mata. Dia ada khas sendiri kainnya, bukan sembarang-sembarang kain. Memang khas untuk membersihkan kanta mata. Cermin mata pun boleh, kanta mata pun boleh. Yang ini ialah tisu, memang khas untuk membersihkan kanta mata. Tisu untuk membersihkan kanta mata. Dan juga kita juga memerlukan butir kapas ni Okey, ini yang perlulah. Yang lain-lain ni semua kita kadang ada guna, kadang kita pun tak guna. Dan juga kita juga memerlukan ini pembersih untuk membersihkan bahagian badan, mikroskop. Maknanya mana yang dah capuk-capuk macam ni kan, kita boleh bersihkan dengan pembersih ni. Okey, untuk peringkat pertama kita akan buka bahagian kanta mata. Okey, ini kita yang ada setengah mikroskop, kita boleh cabut gitu aja. Ni ini bahagian kanta mata. Kemudian ada setengah mikroskop, dia kena buka dia punya skru dekat sini ni. Dekat sini ada skru. Kita nak ambil-ambil tak boleh. Kena buka dulu dia punya skru. Ni Okey. Sebelum saya terlupa, kita buat ulang kaji dulu. Ini adalah mikroskop yang elektrik. Maknanya dia menggunakan lampu elektrik. Dan yang ini, okey, sekejap kita ambil dulu Yang ini mikroskop cahaya. Maknanya dia menggunakan cermin untuk mendapatkan cahaya. Ini kita kenalkan dululah. Kemudian mikroskop ni pun ada dua bahagian juga. Yang pertama, mikroskop monokular. Mikroskop monokular maknanya satu kanta. Macam ni, mikroskop dipanggil mikroskop monokular. Dan satu lagi dipanggil mikroskop binokular. Mikroskop binokular ni maksudnya ialah mikroskop yang menggunakan dua kanta mata. Ini dipanggil mikroskop
binokular. Kita ulang kaji daripada apa yang telah saya terangkan tadi ya. Okey, sekarang kita mulakan untuk membersihkan bahagian kacamata. Maknanya kalau kita tengok bahagian kacamata ni ada capuk-capuk ataupun ada kulat di bahagian kacamata, kita bersihkan. Tapi kalau kita tengok bahagian kacamata ni tidak bersih, maknanya masih bersih lagi, kita tak perlulah buat untuk pembersihan. Maknanya kita cuma bersihkan bahagian atas sahaja. Bahagian atas saja kita bersihkan. Okey, nanti kita tengok cara untuk membersihkan dia. Okey, apa yang saya cakap tadi? Macam mana kalau nak ambil kacamata yang ada skru dekat sini ni? Pasal apa? Kita kalau nak ambil tak boleh. Kita ambil yang ni. Kita buka bahagian ni. Kena berhati-hati sikit memang benda ni memang kecil je. Tak payah buka habis kadang. Okey, ini contoh macam mana cara untuk membuka kacamata kalau ada di bawahnya ada skru dia. Ini cara dia untuk membuka bahagian kacamata dia. Maknanya kalau yang ada dia tak ada, macam ni tak ada, dia terus masuk saja. Kita boleh ambil gitu je. Okey, kita akan bersihkan bahagian kacamata. Maknanya kalau kacamata kita tengok bahagian ni tak perlu untuk dibuka, maknanya kita cuma bersihkan bahagian atas. Macam mana untuk cara membersihkan bahagian atas kacamata? Maknanya kalau kita tak perlu nak buka lah. Nanti kita akan belajar kalau perlu dibuka, kita akan belajar cara membuka dia. Maknanya kalau kita dah selalu maintain, maknanya tak perlu nak dibuka. Kita cuma bersihkan bahagian atas kacamata je. Okey, kita ambil pembersih lens ni. Kita spraykan dekat kain pembersih kanta. Lepas tu kita lapkan dekat sini. Ini kalau maknanya kita punya kacamata masih elok lagi lah. Kita tak perlu nak membersihkan bahagian dalam. Kita dengan cara macam ini saja, maknanya kita dah boleh bersihkan. Lagi satu, kalau kita tak nak guna kain, kita guna tisu kanta yang khas pun boleh juga. Maknanya tak kira lah, maknanya kalau ada tisu pun boleh, kalau ada kain pun boleh guna. Ini contoh tisu kanta. Untuk kegunaannya ialah untuk membersihkan bahagian kanta. Kita gosok, maknanya kita spray bahagian sini dengan cecair pembersih kanta. Kita lapkan. Okey, macam tu Lepas tu kita tengok kalau ada habuk-habuk, kita sembuh pakai ni. Jangan ditiup nanti dia keluar awap pula. Okey, itu untuk bahagian yang kalau kita tidak memerlukan, semua kita bersihkan. Kalau memerlukan untuk semua kita bersihkan, kita buka macam ni pusing aja.
Okey, dia ada dua kanta. Di bahagian atas pun ada, di bahagian bawah pun ada kanta. Ada dua kanta di dalam bahagian kanta mata ni. Kita keluarkan kanta tersebut Okey, kita dah buka tadi kan dia punya bahagian kanta mata, dan sini ada sini pun ada kanta, sini pun ada kanta. Kita keluarkan kanta tersebut pelan kita keluarkan. Kalau nak jolok guna butek kapas. Jangan guna ni. Nanti takut dia punya kanta dia ni luka. Ini gunanya butek kapas ni tadi Okey, tengok. Kalau kita lihat kat sini, bahagian cengkung adalah di bahagian bawah. Yang bahagian atas adalah rata. Jadi nanti masa pasang semula, jangan lupa bahagian atas rata. Bahagian bawah ni adalah melengkung sikit. Kan? Okey. Jadi kita letak dulu di sini. Kita tengok bahagian yang kedua pula. Kita buka menggunakan ni pun boleh. Menggunakan ni pun boleh, tengok kesesuaian dia lah. Ni kalau nak guna penyepit ni pun boleh, tak ada masalah. Maknanya tak perlu ada yang macam tu pun boleh, jangan risau. Ini kalau dah longgar, maknanya kita boleh pusingkan satu bahagian je. Okey, ni kita letak berhati-hati sikit. Takut kita tersalah masa nak pasang balik, kita tersalah. Kita tengok dulu. Bahagian ada melengkung, ada bahagian rata. Ya, okey, ni pun sama juga. Ada lengkung, ada rata. Bahagian rata tadi kat mana? Bahagian lengkung tadi dekat mana? Ingat tak? Oleh kerana saya dah tuang macam ni, bermakna bahagian lengkung di bahagian bawah, yang rata bahagian atas. Sama juga dengan yang ni tadi, rata atas, lengkung di bahagian bawah. Okey, sekarang kita nak bersihkan kanta tersebut. Ada dua cara nak gunakan. Tisu pembersih kanta pun boleh, nak guna kain pun boleh. Jadi kita gunakan, saya ambil pilihan untuk menggunakan tisu kanta. Ni tadi bekas yang tadi kan ada ni lagi. Kita jangan sembuh pada kanta dia, kita sembuh pada tisu dia. Okey. Ni tadi kita dah bersihkan.
dengan tisu. Lepas tu kita ambil kain pun boleh, bersihkan balik. Kita lapkan semula. Hati-hati tengok. Kalau kita nak pegang pun pegang tepi dia, jangan pegang tengah. Okey, yang ini tadi bahagian bawah dia. Bahagian bawah kan tahu mata tadi. Okey, kita ambil spray, kita spraykan dulu dekat kain dia. Itu kita lapkan Kalau kita nak pegang pun kita pegang bahagian tepi. Ini kalau tengok kata kita memang dah berkulat, kita bersihkan dengan cara macam ni. Okey, dah lepas kita bersihkan tadi, kita bersihkan bahagian ni tengok macam dah berkulat-kulat macam ni, kita tak apa, kita bersihkan je dulu. Okey, dah bersih. Kita ingatkan balik kanta ni ada dua, bahagian bawah dengan bahagian atas. Bahagian atas kanta ni ada kecil sedikit daripada bahagian yang bawah. Bahagian bawah ni besar, bawah besar sedikit. Yang atas ni kecil sedikit. Okey. Sekarang kita pasang balik kanta tersebut. Okey, kita ambil bahagian bawah dulu Okey, bahagian bawah kan cembung dia dekat bahagian bawah, rata bahagian atas. Nak kena berhati-hati sikit lah. Memang nak kena berhati-hati sikit. Okey, ini cengkung bahagian bawah rata dekat atas. Okey, kita masukkan balik. Berhati-hati sikit tengok macam ada, bukan senang. Okey. Jolok menggunakan putik kapas. Okey, kita masukkan balik skru dia ni. Bukan senang Kalau agak-agak tak boleh, kita dah letak rata, kita pusing gunakan ni pun boleh. Mulakan dulu. Kalau tak boleh, kita cuba usaha cara lain Kadang kita nak masukkan pun susah. Cuba sampai boleh lah. Okey, kalau dah masuk dia punya line dah senang, tinggal kita pusingkan je. Masukkan dia punya line tu je yang ada susah sikit.
Okey Okey dah. Dah boleh dah. Dah ketat. Tak payah ketat-ketat sangat pun tak apa. Kita sembur sikit takut abu-abu ada dekat dalam. Okey, bahagian bawah kita dah pasang. Kita pasang bahagian atas pula. Ini ialah bahagian penutup dia Jangan pastikan bahagian yang rata dekat atas. Ini lengkung yang rata atas. Okey, kita balikkan dulu. Bahagian rata, bahagian atas. Oh. Takut masa kita letak ni. Okey. Kalau cara macam tu tak boleh, maknanya kita guna cara macam ni je. Kita letak bahagian sini. Kita masukkan kat sini. Okey, macam tu Kita skrukan balik dekat sini. Okey, kerja-kerja kita dah selesai. Sambil tu kita tunggu dulu lah, takut ada bahagian abu-abu. Kita lap balik dekat bahagian sini. Okey, bahagian pembersihan kacamata kita dah selesai. Untuk pembersihan seterusnya, kita akan membersihkan bahagian kanta objek. Ini dipanggil kanta objek. Dan bahagian kanta objek ni ada tiga bahagian. Ada kali 40, ada kali 10, dan juga ada 4. Jadi 4, 40 dengan 10. 4, 10, 40. Ada 3 bahagian kanta objek. Okey, kita ambil satu bahagian Okey, pertama kita ambil bahagian ni dulu Ini senang je. Ini bahagian ni paling mudah. Kita pusing je dengan cara pusing je. Ni dah ada dia punya dekat dia punya kasar dia. Kita pusingkan bahagian ni. Kadang benda ni kita tak kotor. Maknanya kalau ada yang memang ada kotor lah. Kita tengok dekat bahagian yang cahaya, ataupun tengok dekat bahagian cahaya, ataupun kita tengok dekat bahagian putih ni. Tengok kalau ada bulat ke apa, kita boleh nampak. Ini kalau tak ada kulat, tak perlulah, pasal kita dah selalu membuat penyelenggaraan. Jadi kalau mana yang ada kulat je, kita buka. Okey, ini contoh bahagian yang bahagian 4x4 Maknanya pembesaran dia kali 4. Yang ini lagi besar, yang ni pun yang 10, 40 lagi besar. Okey, kita boleh buka bahagian sini. Pusing je. Bahagian bawah ni kita boleh buka. Jangan takut. Okey, ini tengok. Saya pernah jumpa kan bahagian ni, kenapa kabur? Rupanya bahagian ni ada sarang laba-laba. Ada sarang laba-laba halus kat bahagian sini. Sekali saya tengok, ada sarang laba-laba. Patutlah dia tak jelas dia punya objek dia kan. Okey. Jadi untuk bahagian ni kita boleh
cuci dengan putih kapasnya lah. Maknanya kalau kita tak ada apa-apa, kita boleh bersihkan dengan putih kapas. Okey, ini kalau tidak ada apa-apa yang mengganggu penglihatan ya. Maknanya kalau memang ada dia punya dalam ni ada berkulat, kita boleh buka. Kita pusing kat sini. Ini buka, ini kita boleh buka pakai tangan je. Ini kalau tak boleh buka pakai tangan, kita boleh ambil plier moncong tajam ni. Kita letak ni halus ni. Halus sikit. Memang kena berhati-hati. Okey, kita cuba buka bahagiannya. Maknanya kalau kita tak boleh pusing dengan ni, kita cuba kalau ketat sangat, kita cuba bahagian ni. Tapi jangan kita kuat sangat Kita pegang yang kuat sangat. Mana pusing bahagian sini. Maknanya kalau kita pusing dengan sini tak boleh, kita boleh pusing pakai sini. Tapi kita jangan tekan kuat sangat. Takut nanti pecah. Okey, bila dah longgar, kita boleh pusing pakai tangan dia. Tak perlu pakai itu lagi. Cuma nak longgarkan tu memang ada susah sikit. Takut dah lama sangat kan. Dia dah melekat. Okey. Kita dah boleh buka. Okey, dalam ni kita ada skru lagi. Okey, kita boleh gunakan ni. Okey, maknanya kalau kita dah longgar, dah boleh buka, kita dah longgar, kita tak payah guna dia lagi. Ini pun untuk bahagian perlu je. Kalau dah ketat sangat tak boleh buka, kita boleh gunakan forceps ni. Kena berhati-hati sikit Maknanya kalau dah longgar, kita guna satu bahagian ni pun boleh. Kalau susah pakai ini untuk satu bahagian, dah longgar kan, dah naik atas, kita boleh guna ikut kita lah. Maknanya kemudahan yang kita boleh dapat, yang macam mana boleh. Okey, kita buka. Okey, kita keluarkan kantang. Jolok guna pembersih kantang. Mana? Okey kita keluarkan kantang yang kita dah buka tadi. Kita keluarkan kantang tersebut kita pusingkan gini je. Okey, ini adalah kantang bahagian dalam ni tadi. Maknanya ini kalau tengok memang dah berkulat lah. Kalau tak berkulat maknanya kita tak payah. Ini contoh untuk buka kalau memang kantang tu memang dah berkulat. Okey, kita bersihkan kantang tersebut. Spraykan dekat dia kain ni, cair ni. Kita ambil kantang ni. Ini pun sama juga dia cembung ada rata. Cembung letak bahagian bawah, rata bahagian atas. Nanti pasang balik. Jangan lupa.
Okey, tengok kalau dah bersih. Kalau dah bersih, ingat, dah bersih, kita pasang balik. Tengok dulu pastikan bahagian cembung ke bawah, rata bahagian atas. Okey, ini rata atas, cembung dekat bawah. Okey, kita ratakan dengan kutik kapas. Okey, kita pasang balik dia punya skru. Ini kita kalau dah biasa kita guna dah rata, kita pusing dengan tangan dulu pun boleh. Lepas tu kalau nak ketatkan guna konsep. Ataupun guna screwdriver pun boleh, cuma kita berhati-hati sikit lah, jangan terkena dekat dia punya kantar. Okey, dah ketat okay. Dekat dia punya takuk dia, kita tekan dekat dia punya takuk dia, ada takuk dia. Okey, kita dah pasang balik dia punya kantar. Kita pasang balik dia punya ni, letak ni balik. Pusing pakai tangan je, tak apa. Sampai dah ketat. Mana ketat pakai tangan je pun dah boleh. Tak payah pakai plier. Okey, kita masukkan balik. Ingat tadi kadang dekat bawah, bahagian bawah ni ada sarang laba-laba. Kita kena bersihkan. Skrukan balik. Okey. Dah siap. Ini yang bahagian tadi yang 40. Kita boleh tengok macam mana cara untuk membersihkan bahagian objek, bahagian kata objek, bahagian yang bahagian nombor 4. Kita pusing balik, kita letak balik dekat dia punya tempat dia. Pusingkan aja. Okey. Lepas tu kita okey, kita sekarang tengok bahagian yang kedua pula kita buka. Tengok ni bahagian yang nombor kali 10. Yang tadi kali 4, yang ni kali 10. Dia ada lain sikit dengan yang kali 4 tadi. Kali 4 dia ada satu kantar. Yang ini ada 2 lapis kantar. Okey, macam tadi juga kita buka. Kalau tak boleh pakai tangan, kita guna plier, moncong tajam. Ini kalau tak boleh cara macam tu, kita buat macam ni Okey. Tapi jangan tekan kuat-kuat sangat, takut pecah. Okey, dah longgar. Dah longgar, senang je. Kita pusing pakai tangan je. Okey, tengok ni Okey, buat macam tadi juga. Kita guna ni, kita tak boleh nak guna ni pasal dia ke dalam. Kalau moncong keluar, kita boleh guna ni. Tapi kalau ke dalam, kita susah guna tu. Kita lebih mudah guna forceps. Kita ambil bahagian ada takuk bahagian dalam tu. Kita cuba buka dulu Okey, maknanya kalau kita tak boleh guna ni, kita cubalah guna
screwdriver yang lain. Kita cocok dekat dia punya, ada kat dalam ni ada takuk dia. Tengok. Kita lekatkan dekat dia punya takuk, kita tolak. Okey, dah boleh. Okey. Tolak, kita pusing. Okey. Ada masa kita kalau dah tak pernah dibuka, memang dia melekat. Maklumlah dah lama kan. Ini pun dah berpuluh tahun ni. Ini kita buka ni kalau masalahnya kalau ada kulat dekat dia punya kantar Kalau tak ada kulat tak perlulah. Kita bersihkan dengan putik kapas je pun dah boleh. Okey. Kita cuba sampai boleh ya. Okey dah. Dah boleh. Kita keluarkan dia punya ni Ni ada takuk dia ni. Kita kadang kalau nak putarkan, kita ambil kat takuk ni. Okey, kita keluarkan. Okey. Kena ingat nak pasang balik kena ingat. Ini bahagian atas, ini bahagian bawah. Pasal ni bahagian ni dia lain dengan yang kantar objek yang pertama tadi, dia lain. Okey, dia yang ini dia memang melekat macam ni Okey, tak apa. Lagi senang, lagi mudah. Okey, kita kalau memang betul ada kulat dekat sini, kita ambil cecair tu, kita gosokkan dekat sini. Lepas tu ini dia ada lengkung sikit. Kalau kita tak boleh, kita spray pakai putik kapas pun boleh. Sebab dia ada lengkung sikit. Okey, kita bersihkan balik. Okey, takut ada abu-abu, kita sembuh dengan tiup. Okey, kita dah bersihkan ni. Yang ini kita boleh buka. Tengok ni ni tadi kita buka. Okey, kita keluarkan dia punya kantar dia. Maknanya dia masuk dalam ni dia daripada atas. Okey, yang ini kita bersihkan dengan putik kapas. Dulu taruh, spraykan cair. Kita bersihkan bahagian ni.
Ini maknanya kalau kita memang memerlukan pembersihan kat sini. Biasanya kat sini memang dah sentiasa bersih. Kalau kita selalu maintain, bersihkan, memang tak perlu nak buka-buka. Okey, kita ni nak tunjuk macam mana kalau dah terlampau teruk sangat dan ada ulat di bahagian sini. Okey. Kita dah siap semua, kita dah bersihkan. Kita pasang balik. Berhati-hati nak masukkan bukannya senang. Okey, jadi kita dah tolak masuk balik Berhati-hati memang kita nak kena sabar. Buat ni nak kena sabar. Pelan-pelan. Jangan tak sabar. Kalau tak sabar memang kita tak boleh. Okey. Kita jolok gunakan kutik kapas Kita pasang balik dekat dia punya ni tadi. Jangan lupa macam mana nak pasang balik. Ingat semula. Okey, kita masukkan ni. Okey. Kemudian kita masukkan kita masukkan kanta yang ni pula. Ingat tak macam mana nak letak kanta ni? Tengok ni bahagian yang cengkung, bahagian yang rata. Okey, kita masukkan yang ni, bahagian yang terjul ni kita masukkan dulu. Jangan salah pasang. Okey, dah letak kanta yang kedua. Kita kunci balik. Okey, kita dah masukkan tadi tempat dia punya pengikat dia. Maknanya kalau kita dah letak betul, dah boleh diputar, kita boleh putar dengan screwdriver mata rata. Kita letak dekat dia punya ni, kita putarkan balik. Asal yang ni dia punya skru dia ke dalam sikit. Nak kena sabar sabar dan teliti. Tak sabar, tak teliti, tak jadi. Okey, dah ketat. Ini pun dah tak bergerak. Dah ketat. Pun dah ketat. Okey, kita pasang balik dia punya ni. Ni tadi tak balik. Ni pasang balik. Dan yang akhir kita tutup dengan yang ni. Pelan-pelan. Guna tangan pun boleh. Jadi kalau dah longgar, guna tangan pun boleh, tak ada masalah. Okey, lebih kurang je kalau dah ketat dah, tak payah nak ketat-ketat sangat. Okey, kita masukkan balik dekat dia punya tempat dia.
Okey, selesai sudah untuk bahagian mencuci bahagian kanta objek. Nanti kita sambung untuk bahagian yang lain lagi. Okey, kita keluarkan kanta yang kita dah buka tadi. Kita keluarkan kanta tersebut. Kita pusingkan gini je. Okey, ini adalah kanta bahagian dalam ni tadi. Maknanya ini kalau tengok memang dah berkulat lah. Kalau tak berkulat maknanya kita tak payah. Ini contoh untuk buka kalau memang kanta tu memang dah berkulat. Okey, kita bersihkan kanta tersebut. Spraykan dekat dia kain ni. Cair ni. Kita ambil kanta ni. Ini pun sama juga, dia tembung ada rata. Tembung letak bahagian bawah, rata bahagian atas. Nanti pasang balik. Jangan lupa. Okey, tengok kalau dah bersih. Kalau dah bersih, ingat dah bersih, kita pasang balik. Tengok dulu pastikan bahagian tembung ke bawah, rata bahagian atas. Okey, ini rata atas, tembung dekat bawah. Okey, kita ratakan dengan putik kapas. Okey, kita pasang balik dia punya skru. Ini kita kalau dah biasa kita guna dah rata, kita pusing dengan tangan dulu pun boleh. Lepas tu kalau nak ketatkan guna forceps. Ataupun guna screwdriver pun boleh, cuma kita berhati-hati sikit lah, jangan terkena dekat dia punya kanta. Okey, dah ketat okay. Dekat dia punya takuk dia, kita tekan dekat dia punya takuk dia dulu, ada takuk dia. Okey, kita dah pasang balik dia punya kanta. Kita pasang balik dia punya ni, letak ni balik. Pusing pakai tangan je, tak apa. Sampai dah ketat. Mana ketat pakai tangan je pun dah boleh. Tak payah pakai plier. Okey, kita masukkan balik. Ingat tadi kadang dekat bawah, bahagian bawah ni ada sarang laba-laba, kita kena bersihkan. Skrukan balik. Okey, dah siap. Ini yang bahagian tadi yang 40. Kita boleh tengok macam mana cara untuk membersihkan bahagian objek, bahagian kata objek, bahagian yang bahagian nombor 4. Kita pusing balik, kita letak balik dekat dia punya tempat dia. Pusingkan aja. Okey. Lepas tu kita kita sekarang tengok bahagian yang kedua pula kita buka. Tengok ni bahagian yang nombor kali 10. Yang tadi kali 4, yang ni kali 10. Dia ada lain sikit dengan yang kali 4 tadi. Kali 4 dia ada satu kanta. Yang ini ada 2 lapis kanta. Okey, macam tadi juga kita buka. Kalau tak boleh pakai tangan, kita guna
plier, moncong tajam. Ini kalau tak boleh cara macam tu, kita buat macam ni okey. Tapi jangan tekan kuat sangat, takut pecah. Okey, dah longgar senang je. Kita pusing pakai tangan je. Okey, tengok ni Okey, buat macam tadi juga. Kita guna ni, kita tak boleh nak guna ni pasal dia ke dalam. Kalau moncong keluar kita boleh guna ni, tapi kalau ke dalam kita susah guna tu. Kita lebih mudah guna forceps. Kita ambil bahagian ada takuk bahagian dalam tu, kita cuba buka dulu Okey, maknanya kalau kita tak boleh guna ni, kita cubalah guna screwdriver yang lain. Kita cocok dekat dia punya, ada kat dalam ni ada takuk dia Tengok. Kita lekatkan dekat dia punya takuk, kita tolak. Okey, dah boleh. Okey. Tolak, kita pusing. Okey. Ada masa kita kalau dah tak pernah dibuka, memang dia melekat. Maklumlah dah lama kan. Ini pun dah berpuluh tahun ni. Ini kita buka ni kalau masalahnya kalau ada kulat dekat dia punya kantar Kalau tak ada kulat tak perlulah. Kita bersihkan dengan putik kapas je pun dah boleh. Okey. Kita cuba sampai boleh Okey dah. Dah boleh. Kita keluarkan dia punya ni Ni ada takuk dia ni. Kita kadang kalau nak putarkan, kita ambil kat takuk ni. Okey, kita keluarkan. Okey. Kena ingat masa nak pasang balik kena ingat. Ini bahagian atas, ini bahagian bawah. Pasal ni bahagian ni dia lain dengan yang kantar objek yang pertama tadi, dia lain. Okey, dia yang ini dia memang melekat macam ni Okey, tak apa. Lagi senang, lagi mudah. Okey, kita kalau memang betul ada kulat dekat sini, kita ambil cecair tu, kita gosokkan dekat sini. Lepas tu ini dia ada lengkung sikit. Kalau kita tak boleh, kita spray pakai putik kapas pun boleh. Sebab dia ada lengkung sikit. Okey, kita bersihkan balik. Okey, takut ada abu-abu, kita
tembur dengan ni, tiup. Okey, kita dah bersihkan ni. Yang ini kita boleh buka. Tengok ni ni tadi kita buka. Okey, kita keluarkan dia punya kantar dia. Maknanya dia masuk dalam ni dia daripada atas. Okey, yang ini kita bersihkan dengan putih kapas. Dulu taruh spraykan cair. Kita bersihkan bahagian ni. Ini maknanya kalau kita memang memerlukan pembersihan kat sini. Biasanya kat sini memang dah sentiasa bersih. Kalau kita selalu maintain, bersihkan, memang tak perlu nak buka-buka. Okey, kita ni nak tunjuk macam mana kalau dah terlampau teruk sangat dan ada ulat di bahagian sini. Okey, kita dah siap semua, kita dah bersihkan. Kita pasang balik. Berhati-hati nak masukkan bukannya senang. Okey, jadi kita dah tolak masuk balik Berhati-hati memang kita nak kena sabar. Buat ni nak kena sabar. Pelan-pelan. Jangan tak sabar. Kalau tak sabar memang kita tak boleh. Okey. Kita jolok gunakan putih kapas Kita pasang balik dekat dia punya ni tadi. Jangan lupa macam mana nak pasang balik. Ingat semula. Okey, kita masukkan ni. Okey. Kemudian kita masukkan kita masukkan kantar yang ni pula. Ingat tak macam mana nak letak kantar ni? Tengok ni bahagian yang cengkung, bahagian yang rata. Okey, kita masukkan yang ni, bahagian yang terjul ni kita masukkan dulu. Jangan salah pasang. Okey, dah letak kantar yang kedua. Kita kunci balik. Okey, kita dah masukkan tadi tempat dia punya pengikat dia. Maknanya kalau kita dah letak betul, dah boleh diputar, kita boleh putar dengan screwdriver mata rata. Kita letak dekat dia punya ni, kita putarkan balik. Pasal yang ni dia punya skru dia ke dalam sikit.
Nak kena sabar sabar dan teliti. Tak sabar, tak teliti, tak jadi. Okey. Dah ketat. Ini pun dah tak bergerak. Dah ketat. Pun dah ketat. Okey, kita pasang balik dia punya ni. Ni tadi tak balik. Ni pasang balik. Dan yang akhir kita tutup dengan yang ni. Pelan-pelan. Guna tangan pun boleh. Jadi kalau dah longgar, guna tangan pun boleh, tak ada masalah. Okey, lebih kurang je. Kalau dah ketat dah, tak payah nak ketat-ketat sangat. Okey, kita masukkan balik dekat dia punya tempat dia. Okey, selesai sudah untuk bahagian mencuci bahagian kanta objek. Nanti kita sambung untuk bahagian yang lain lagi.